yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fiz zaburi. Di dalam ayat ni makna zabur ni kita kena jelaskan. Az-zaburi ni makna dia bukan kitab zabur. Ada tafsiran juga. Ada yang masuk kitab zabur. Jadi makna dia zabur. Az-zabur Az-zabur ni makna dia al-kutub munazzalati ala anbiya al-kutubi nazzalati alal anbiya'i. Itu makna az-zabur. Ini masukkan az-zabur ni maknanya itu segala kitab yang pernah diturunkan kepada seluruh nabi. Itu makna az-zabur dalam ayat ni. Itu lebih tepatlah. Secara umumnya makna zabur ni asalnya makna dia itulah apa ni, kitab zabur lah kepada Nabi Daud kan. Tapi dari segi makna yang lain, makna zabur ni lebih tepat adalah al-kutubu, kitab-kitab yang diturunkan kepada siapa? Semua para nabi. Dia mim ba'di zikri, dari sesudah az-zikri. Az-zikri ni mana dia? Kan, az-zikri ni dalam ayat ni az-zikri al-lawh mahfuz iaitu sesudah ditulis dalam lauh mahfuz tu kitab ni, lalu diturunkan pada para nabi. Semua kitab-kitab, dan yang terakhir yang turun adalah Al-Quran. Semuanya menyatakan hal yang sama, iaitu apa? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahawasanya bumi ini Allah wariskannya kepada hamba-hambanya yang soleh. Ini sebagaimana, inilah dimasukkan. Sebab itulah kita kena belajar apa? Al-Quran ini untuk mengetahui bagaimana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk menjadi hamba-hamba yang soleh ni. Itu dimasukkan dalam ayat ni. Jadi pertama, Allah beri kita apa? Kata penulis, bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah Ta'ala buat semua manusia. Bagaimana dalam surah 2 ayat 29 tadi, yang mana sebagai alat untuk digunakan oleh semua manusia ni, dan dia wariskannya untuk ditadbir dan diuruskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Menerusi apa? Allah beritahu melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi ni, diutuskan. Jadi antara ciri utama hamba yang soleh ni adalah berdasarkan dengan tujuan utama diturunkan kepada kitab para nabi, para rasul ni. Kita tengok dalam surah 16, buka satu lagi dengan 215 ni, 21105 ni. Jadi semuanya kitab-kitab yang pernah diturunkan beritahu tentang apa? Allah wariskan bumi ini untuk hamba yang soleh. Dan asas kepada penurunan kitab ini adalah mengajak kepada mentauhidkan Allah. Jadi itulah ciri-ciri utama hamba yang soleh, iaitu hamba yang mentauhidkan
Allah, mengesakan Allah. Dalam surah 16. Surah 16 ayat 36. Jadi kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. في أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan demi sesungguhnya dan benar-benar pasti kami telah pun mengutuskan pada setiap umat daripada semua generasi yang pernah wujud di muka bumi ini, semuanya ada rasul. Rasulan, semuanya ada, Allah utuskan rasul. Yang mana mereka semua membawa agenda yang sama, iaitu mengajak kepada ani'budullah, mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk taghut. Iaitu apa makna taghut ni? Taghut ni maknanya setiap apa yang taghut kullu ma ubida ni istilah yang kena ingat. Sikit lagi. Kullu ma ubida min dunillah, iaitu setiap yang Kullu ma umida dipuja, ditaati, diabdikan diri selain daripada Allah. Yang diletakkan rukun-rukun ibadah tu, iaitu hub, roja, khauf, cinta, harap dan takut, diletak kepada selain Allah ataupun menyamai Allah. Itu semua adalah boleh menjadi taghut kepada manusia. Sama ada dari bentuk benda-benda ataupun fahaman-fahaman ataupun tokoh-tokoh, bahkan juga hawa nafsu, semua boleh jadi taghut yang menjauhkan manusia daripada petunjuk Allah ataupun mentauhidkan Allah. Jadi faminhum man hadallah, dan daripada semua tadi umat yang diutuskan rasul ni, bukanlah semuanya pasti akan berada di atas petunjuk. Di sebahagian mereka saja yang Allah berikan, yang dapat petunjuk daripada Allah. Dan ada juga sebahagian mereka ini yang telah tetap kekal dalam kesesatan mereka. Demikianlah sunnatullah. Jadi tak semuanya yang datang kebenaran ni akan ikut kebenaran. Pasti akan ada yang akan sesat.
maka wajiblah untuk kita ni meletakkan diri kita dalam golongan yang pertama. Itu usaha kita dengan belajar tadi, dengan ambil panduan yang datang daripada Allah dan Rasul ni. Kerana apa? Akibat orang-orang yang berada di atas kesesatan ni pastilah mengalami akibat yang buruk. Lalu fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan petunjuk yang telah sampai yang dibawa oleh para rasul. Jadi oleh itu demi menjadi hamba yang soleh ni, untuk mentadbir dan urus muka bumi ini memerlukan petunjuk. Maka Allah utuskan rasul ni. Dan tujuannya supaya bumi ini selamat didiami dan tidak berlaku kerosakan di dalamnya. Tujuan Allah utuskan rasul ni dengan membawa apa dia? Kitab-kitab ini, panduan-panduan daripada Allah ni, wahyu ni, adalah agar bumi ini tidak berlaku kerosakan, iaitu kerosakan yang utamalah, iaitu apa? Syirik kepada Allah. Itulah kerosakan yang paling besar sekali. Manusia hidup dalam keadaan mensyirikkan Allah. Dalam ada 4 perkara syirik ni. Syirik yang besar ni ada 4. Syirik pertama dalam niat, tujuan. Kedua dalam ketaatan. Ketiga dalam mahabbah, cintaan. Dan yang keempat dalam doa permintaan. Ini dalam hadis tentang syirik ada dibincangkan. Nanti yang dulu kita pernah kupas, nanti kita akan kesempatan kita akan buat balik hadis tu. Jadi kerosakan yang dimaksudkan, yang wajib untuk semua kita berusaha untuk tangani, adalah syirik dalam 4 benda ni. Syirik dalam matlamat tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup manusia ni untuk apa? Akhirat dia. Kan? Kalau kita tengok dalam surah 28. Surah 28 ayat 77. Baca ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi wabtaghi fima, ayat ni sebenarnya adalah ayat Allah rakamkan nasihat daripada orang-orang yang beriman kepada seorang yang memiliki harta lah. Harta yang banyak, yang akhirnya dia kufur dengan nikmat yang dia ada, iaitu Qarun. Ya Allah rakamkan kata-kata ini, yang mana ketika Qarun ni datang dengan kemegahan yang ada pada dia. Qarun ni bukan orang lain. Qarun ni siapa?
Nabi Musa punya, ada kaitan dengan Nabi Musa. Dia juga daripada Bani Israel ni. Lalu dia sombong dengan apa yang dia ada, dimiliki, harta-harta yang dimiliki tadi. Lalu dinasihatkan dengan ucapan wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang Allah telah berikan kepada engkau untuk negeri akhirat. Sepatutnya dengan apa yang Allah telah berikan ini. Sebab tadi ayat bahagian pertama tadi apa? Allah wariskan, Allah berikan bumi ni untuk hamba-hambanya yang soleh, untuk digunakan pada jalan Allah sepatutnya, dengan dia ada dengan kelebihan yang dimiliki. Namun akhirnya manusia ni itulah fitrah tauhid asalnya. Fitrah tauhid ni bila apa kita ada, kita gunakan untuk Allah. Tapi bila telah tercemar dengan syubhat atau syirik ni, maka akhirnya dengan apa yang dia ada, dia menjadi sombong kepada Allah. Itu dalam bentuk ni, dengan tujuan dia akan menyeleweng daripada tujuan yang sepatutnya mereka diciptakan. Fitrah manusia adalah tauhid kepada Allah, tapi akhirnya dia menjadi syirik kepada Allah dengan berubah hala tuju, niat. Itu syirik dalam niat ni. Ni syirik niat. Ingat, niat ni syirik yang besar, yang bahaya, yang amat besar. Sebab tu antaranya kalau dalam hadis, ada hadis tentang 3 orang yang pertama yang akan rasa azab adalah orang yang berjihad, orang yang ajar Quran, kitab Allah ni, dan orang yang dermawan ni, yang dianggap. Tapi tujuannya bukannya untuk dapat ganjaran daripada Allah, tapi untuk yang lain. Maka itulah golongan yang pertama-tama akan dihumban dalam azab Allah. Jadi sebab itulah kena betulkan niat ni, dengan tujuan ni. Jadi Allah perintahkan, carilah apa saja yang Allah berikan kepada engkau untuk akhirat. Ini yang pertama, inilah yang patut dijadikan matlamat utama. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagian untuk apa? Kelangsungan hidup, untuk boleh meneruskan kehidupan di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berkorbanlah sebagaimana Allah telah pun memberikan kita ni banyak kebaikan ya. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau membuat kerosakan di muka bumi dengan berlaku sombong, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah tadi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melakukan kerosakan. Apa kerosakan yang utama? Iaitu tadi membawa syirik, dan mengajar pula tentang ini. Mengajar manusia juga kepada kiblat yang bukan yang Allah perintahkan. Akhirnya manusia semua juga berkiblatkan benda yang sama, iaitu apa? Dia bukan cari akhirat ni, tapi dia apa? Dunia ni. Dia terbalik kat situ. Jadi muncullah golongan-golongan yang sombong dengan ucapan-ucapan yang macam diucapkan oleh Qarun ni hari ni. Cuba tengok ayat yang ke-78. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Jadi dengan nasihat yang hadir ni,
untuk sedarkan dia, akhirnya jawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya aku ini tidak lain diberikan semua yang ada ni di atas ilmin indi, usaha kepandaian aku sendiri. Jadi ini natijah daripada ni, antara tanda-tanda dia, yang mana ada tercemarnya syirik dalam jiwa dia. Dengan apa? Dengan diri dia sendiri, dengan menganggap diri sendiri itu mampu melakukan sesuatu tanpa sebarang campur tangan daripada Allah. Baik, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Tidakkah dia tahu bahawasanya Allah telah membinasakan dari sebelumnya generasi, banyak generasi daripada sebelumnya, yang bahkan mereka ini jauh lebih hebat, kuat lagi, dan lebih ramai pengikut. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan tidaklah dia ditanya tentang dosa-dosa golongan yang terdahulu yang melakukan jenayah, kesalahan. Kemudian seterusnya ayat 79. Ni bagaimana akhirnya dengan tingkah laku ni, golongan ini mempengaruhi golongan yang jahil. Kalau orang ni tak belajar Quran, tak tahu tentang apa itu tauhid, dia akan cepat terpengaruh dengan cara ni. Cuba tengok, akhirnya dia keluar dengan bukti-bukti yang dia ada. Ni dia ada bukti kekayaan dia tu. Dia dengan dia cakap, ni bukan saya saja, saya dapat ni, tengok ni buktinya, saya ada ini, saya ada ni, kamu ada? Tak ada. Jadi orang yang jahil ni, dia akan senang terpengaruh dengan perbuatan ni. Lalu dia keluar, tengok ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Apa? قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Jadi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu dia pun keluar di atas kaumnya dengan segala perhiasan yang dimiliki, kemegahan yang ada padanya. Qala allazina yuridunal hayatad dunya. Ni berkata orang-orang yang jahil, yang niat dia tadi kat mana? Yuridun. Iradah dia. Antara makna niat ni ada iradah. Kehendak dia yang ini. Ini syirik dalam niat orang ni. Hati dia tercemar dengan hal ni, dia akan cepat terpengaruh. Jadi apa dia kata? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah baiknya kalaulah aku dapat sebagaimana yang diperoleh oleh Qarun. Macam mana cara dia? Qarun ni ditunjuk tadi, yang ni semua. Jadi innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya dia benar-benar seorang yang memiliki kelebihan yang sangat hebat. Ini bagi satu golongan yang tidak ada ilmu tentang wahyu ni yang Allah berikan. Lalu waqala allazi, kita tengok ayat 80 terakhir. Waqala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. ولا يلقاها إلا الصابرون. Dan telah berkata oleh orang-orang yang diberikan ilmu. Apa mereka kata? Wailakum, rugilah kamu, celakalah kamu. Sawabullahi khairun. Ganjaran daripada Allah itu adalah jauh lebih baik. Liman amana wa amila salihan. Bagi orang yang beriman dan
beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidaklah hal ini didapati melainkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh dan bersabar di atas jalan ni, maka hanya orang ini saja yang akan dapat mengetahui tentang hakikat sebenar kesesatan yang berlaku ni. Baik, jadi ini pentingnya ilmu yang Allah berikan kepada para nabi untuk kita ambil sebagai pelajaran kita, untuk kita sama-sama mempelajarinya, menjadikan ia satu silibus utama dalam kehidupan kita, pelajaran itu. Jadi kemudian Allah menyuruh golongan yang soleh ini menjadi satu umat yang sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar atas dasar iman kepada Allah. Jadi Allah menyuruh golongan yang soleh menjadi satu umat yang sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Cuba kita tengok dalam surah 3 ayat 110 ni. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman, kamu adalah umat yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dahulunya ada satu umat yang Allah lebihkan, iaitu Bani Israel. Allah sebut wa anni faddaltukum, dan aku melebihkan kamu alal alamin. Kenapa mereka dilebihkan oleh Allah? Sebab mereka ada nabi yang ramai. Dan mereka sentiasa berada berdampingan dengan wahyu sebenarnya. Bila ada nabi ni maknanya dekat dengan wahyu, dekat dengan petunjuk. Maka sepatutnya mereka adalah golongan yang terbaik lah. Namun hal itu telah pun dibatalkan lah oleh Allah. Dan sekarang Allah kata apa? Ayat ni memansuhkan ayat tu. Ayat-ayat tentang wa anni faddaltukum 'alal alamin tentang Bani Israel tu bukanlah dia, itu zamannya sahaja maksud dia. Apa buktinya? Ayat ni telah membatalkan dakwaan itu yang mana mereka dakwa mereka the chosen people oleh Allah, dan dimasukkan dengan ayat ni, iaitu apa? Kamu ini, iaitu umat orang yang bersama dengan Rasulullah kita yang ada Quran ni. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang tema kita belajar ni apa dia? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah tu. Itulah sebaik-baik umat, iaitu umat yang apa? Mempelajari Quran dan mengajarkannya. Inilah umat yang sepatutnya menjadi produk untuk apa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Tapi hari ni produk ni tak lahir. Kilang tu tak ada, betul tak? Kilang tu kalau ada pun kecil-kecil je. Itu pun kadang-kadang apa dia? Dia tak dia sukar laluan dia. Ya, ayat apa yang baca dia? Faddaltukum alal alamin. Itu dalam surah Baqarah dia. Ayat yang ke apa? 47. Betul. Kita tengok ayat 47.
Sekejap pergi ayat 2 ayat 47 kan. 47. Itu Bani Israel. Sangat banyak para nabi dari kalangan mereka. Itulah mereka ni Allah kata wa anni faddaltukum 'alal alamin, dengan Allah berikan macam-macam Allah selamatkan mereka dari pelbagai ujian yang besar. Dengan Allah berikan mereka ni nabi lah. Allah utuskan mereka nabi setiap mereka. Bahkan Allah sentiasa beri keampunan kepada mereka ni. Jadi ayat ni faddaltukum ni telah dimasukkan oleh ayat 3 ayat 110. Mana sekarang telah berpindah kepada siapa saja yang bersama dengan jalan Rasulullah, inilah umat yang terbaik. Inilah orang-orang pilihan. Tapi apa syarat dia? Jadi kita pun dah, saya Islam, alhamdulillah, saya lah umat terbaik. Oh tidak. Sebab apa? Dia ada kriteria dia yang Allah jelaskan dalam ayat selepas ni. Jadi kamu adalah sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas. Jadi ukhrijat ni fi'il madi apa? Fi'il madi ke fi'il amah? Fi'il madi mabni lil majhul ni. Ukhrijat, dikeluarkan. Telah dikeluarkan untuk manusia. Jadi maksudnya apa? Dikeluarkan ni, siapa yang buat? Yang dikeluarkan Allah. Maka tak ada cara lain nak bagi kita ni dapat terbaik ni, sebagaimana umat terbaik, mesti ikut jalan yang Allah tetapkan. Tak boleh guna jalan lain. Tak mungkin seorang tu boleh jadi umat terbaik yang jadi produk untuk keluarkan untuk manusia ni, untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada nur ni, tanpa jalan yang Allah sendiri telah gariskan. Kalau kita tengok dalam surah 4 antaranya. 4 ayat 105. Yang jelas Allah sebutkan. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wala takun lil khainina khasima. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah mengeluarkan oleh kami, telah menurunkan oleh kami kepada engkau Muhammad, Al-Kitab, akan kitab ini, iaitu Quran, bil haqq, dengan kebenaran yang tetap, yang pasti berlaku. Al-haq iaitu syai'us sabit. Al-haq ni mana apa? Asy-syai'u sabit, sesuatu yang sifat dia tetap, tak akan berubah lagi lah. Al-haq maknanya dia asy-syai'u sabit, sesuatu yang tetap. Sedangkan al-batil lawan dia lah asy-syai'u al-mutaghayyir, sesuatu yang lama-lama berubah, yang berubah. Sebab itulah al-haq ni antaranya dalam bab dunia akhirat ni. Dunia ni lama-lama dia akan hilang. Maka ketika hilang tu dia akan batil lah semua sekali. Yang kekal hanyalah akhirat nanti, di sana. Begitulah Quran ni ajar kita juga untuk duduk di atas kebenaran ni, iaitu supaya apa? Kita tak akan menyesal. Sebab apa? Sifatnya kekal. Jadi Quran ni juga begitu. Kekal. Ada jenis Quran ni sejak daripada pertama diturunkan. Litahkuma bainan nas, supaya engkau menjadikan ia syariat, undang-undang, untuk dilaksanakan bagi
menyelamatkan manusia ni. Dan bima arakallah, berdasarkan apa? Ketetapan daripada Allah. Berdasarkan wahyu yang Allah telah tetapkan. Arakallah ni pandangan daripada Allah. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi, dia kita baca macam ni, wala takun khasiman lil khainin. Janganlah engkau menjadi apa? Orang-orang yang membela orang-orang yang khianat ni. Khasiman, musuh-musuh. Menjadi pembela orang-orang yang mengkhianati apa yang Allah telah tetapkan. Antaranya apa? Menyembunyikan, tak mau ambil peduli, tak mau macam-macam, akhirnya tersembunyi. Sebab itu antara janji Allah kepada golongan yang kita ni, apa kita kena buat dengan kitab yang turun ni? Kita kena buat apa? Dalam surah 3 ayat 187 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Jadi ni golongan yang dulu Allah kata faddaltukum alal alamin. Allah muliakan dia sebab dia ada kitab, dia ada panduan. Sepatutnya dia jadi ikutan orang lain lah dengan membawa agenda yang besar ni. Tapi akhirnya mereka jadi orang yang Allah hinakan. Jadi ingat Allah kata apa? Dan ingatlah ketika Allah mengikat janji. Mitsaq ni maknanya berkaitan ikat. Dalam ayat lain, wala yusiku wasaqahu, ikatan yang sangat kuat, menjadikan perjanjian ikatan yang teguh. Jadi ketika Allah memberikan perjanjian, ikatan perjanjian kepada orang-orang yang diberikan kitab. Masuklah kita hari ni apa? Orang kita masuk Islam ni, kita ada kitab kita, Quran. Panduan kita. Apa dia punya janjinya? La tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kan? Apa dia? Engkau menyampaikannya sungguh-sungguh kepada manusia. Wala taktumunah. Dan janganlah engkau menyembunyikan. Ini ada perintah, ada larangan. Ada amrullah, ada nahyullah, ada perintah, ada larangan Allah. Jadi Allah perintah untuk kita sampaikan tunjuk Quran kepada manusia, dan Allah larang kita untuk sembunyikannya. Inilah golongan yang kalau buat ni lah dapat kemuliaan, dapatlah jadi khairat ummah. Khairat ummah ukhrijat linnas tu. Dengan menerangkan isi kandungan Quran ni, agenda dalam ni supaya ia jadi satu pengaruh besar dalam masyarakat. Hari ni Quran ni tak dapat jadi pengaruh besar. Sebab apa? Orang tak tahu. Tersorok je kat dalam ni. Jadi kitab suci je. Tersorok. Agenda Quran ni siapa pun tak tahu. Betul tak? Lagi-lagi kalau nak hafal lah, memang tak hafal lah. Lepas tu kita nak kupas makna-makna, itu jauh sekali lah. Siapa yang tahu? Masyarakat? Tak tahu. Tapi agenda yang berlawan dengan dia, tengok begitu sekali diwar-warkan. Jadi memang begitulah sikap dia. Sebab itulah qalil, sikit saja. Dan sikit itulah yang selamat, golongan yang selamat. Yang masuk neraka ramai ke sikit? Walaqad zara'na li jahannama qalilan ke kasiran. Cuba tengok surah-surah. Kan? Kasiran minal jinni wal ins, ramai. Jadi yang buat agenda Allah ni memang sikitlah. Mudah-mudahan kita jadi yang sikit tu. Apa berlaku pada mereka ni bila Allah kata Allah bagi perintah ini dan Allah larang buat ni, tapi mereka tak buat. Mereka tak ikut perintah dan mereka buat apa yang Allah larang pula. Terbalik ya. Jadi mereka fanabazuhu wara'a zuhurihim, mereka mencampakkannya
di belakang-belakang punggung mereka. Washtaru bihi samanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ini fabi sama yashtarun, amat buruklah apa yang mereka niagakan itu. Apa yang mereka tukarkan. Baik, kita balik pada surah 3 ayat 110. Itulah umat yang terbaik, ya. Jadi sikap umat yang terbaik adalah dia sentiasa bersama, berdamping dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itu Quran ni, mempelajarinya, memahaminya supaya dia boleh menjelaskan kepada manusia. Dia mengajak kepada ini, kebaikan ni. Cuba kita tengok ayat ni juga. Ni, kita ni atas sikit. Khairul ummah ni. Ayat sebelum dia. Macam mana nak jadi khairul ummah? Pertama kena ada ilmu dulu. Macam mana nak ta'muruna bil ma'ruf tak ada ilmu? Tak boleh. Sebab tu kita tengok ayat sebelum, ayat 104. Jadi Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kat sini ada banyak perkara. Pertama, al-ilm qabla al-qaul wal amal. Kita tengok kat sini. Jadi pertama mesti ada ilmu. Sebab itu apa agenda pertama? Bagi orang yang dah tahu ni, jadi umat ni terbaik ni, yad'una ilal khair. Ingat wal takum minkum ni perintah juga, dan hendaklah ni lam ni amar. Hendaklah takum minkum, semua dari kalangan kamu. Dalam tafsiran antaranya tafsir Qutubi dia ada sebut dua-dua ni. Sebahagian ataupun semua. Berdasarkan hadis Nabi apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat, kan? Dan banyak hadis-hadis lain. Seharusnya kita semualah menjadi satu umat yang kerja kita apa? Yad'una ilal khair, yang mereka menyeru manusia, mengajak kepada al-khair. Jadi antara makna al-khair apa dia? Bukan Al-Quran lah. Lebih tepat apa? Kata Ibnu Mas'ud. Ramai orang ajak Quran, dia ajak jom baca Quran. Kan? Kelas Quran. Ya, Quran. Baca lah. Tapi Ibnu Mas'ud kata apa? Ittiba'il Quran. Tu betul. Ikut Quran, bukan baca je. Ya da'una ila ittiba'il Quran. Ajak untuk ikut agenda yang dalam Quran, bukan baca jadi ritual saja. Ikut. Itu kata Ibnu Mas'ud, dengan para sahabat juga yang lain. Mengajak kepada ikut apa yang Allah isikan dalam Quran tersebut. Itu maksud dia. Itu ilmu tadi. Jadi bila sendiri kita dah ada ilmu dan kita dah ikut, lalu kita jadi golongannya apa seterusnya? Amalkan, menyebarkan wa ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh kepada ma'ruf. Yang paling besar adalah tauhidullah. Ma'ruf yang paling besar, utama adalah tadi apa? Ajak untuk manusia tauhidkan Allah, antara dalam bentuk apa tadi? Niat dia. Betulkan matlamat kita, bukannya dunia tapi akhirat. Itulah tujuan agenda dia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar juga. Yang paling utama adalah syirik kepada Allah. Itu munkar paling besar. Barulah Allah kata apa kesudahannya? Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan mengutip hasilnya. Muflih ni maknanya petani. Falah. Falih ni maknanya zari'un, yang petani yang dia tanam benih dan sampai masa je dia nak tuai hasilnya. Itu makna al-muflih. Makna al-muflih ni dia bukannya boleh dapat tiba-tiba ataupun rezeki terpijak, tapi dia kena baja dia. Dia kena istiqamah, kena kekal, dan kena sentiasa penuh dengan penjagaan. Baru kata wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi itulah umat yang terbaik. Itu Allah buat kesimpulan ayat ni pula.
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sebab itulah kamu ni Allah kata umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Sebab kamu sentiasa menyuruh kepada perbuatan yang mengajak kepada ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kamu sentiasa berusaha mencegah daripada kemungkaran. Dan kamu kekal wa tu'minuna billah. Dalam kamu buat ni, kamu kekal di atas iman kepada Allah, istiqamah. Jadi inilah golongan yang terbaik. Lepas tu Allah kata apa? Sebab tadi ahli kitab sebelum ni golongan yang dipilih sebab mereka dapat tadi kan. Sekarang ni Allah kata mereka juga kena ikut jalan golongan terbaik yang sekarang ni. Sebab tu Allah kata kepada mereka, walau amana ahlul kitab. Yang dulu kamu anggap kamu ni golongan yang terpilih, sekarang kamu dah tak ada dah. Dan kalaulah telah beriman oleh ahli kitab, lakana khairal lahum. Sebagaimana yang diberiman oleh golongan yang Allah kata terbaik ni, mereka juga kena ikut jalan golongan terbaik ni. Kitab mereka sekarang dah tak ada apa-apa dah. Kena ikut Quran juga ahli kitab ni yang dulu. Pasti itu adalah kebaikan untuk mereka. Namun apa? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ada di kalangan mereka yang beriman dan kebanyakan mereka adalah golongan yang fasik. Baik, kita tengok balik pada surah ni. Jadi inilah golongan yang kita nak jadi, iaitu golongan yang apa? Berdampingan dengan kitab Allah, memahaminya, menghayatinya dalam kehidupan kita, menguasainya sungguh-sungguh supaya kita dapat jadi golongan yang apa? Ya'muruna bil ma'ruf, sentiasa menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mentauhidkan Allah, dan wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, iaitu daripada syirik kepada Allah, atas dasar apa? Iman kepada Allah. Kekal dalam keadaan itu. Dan meneguhkan makna ubudiyah kepadanya di muka bumi ini. Jadi jaminan Allah kepada golongan ini sebagaimana dalam surah 22 ayat 41 ni. Tengok pula surah ni. Surah 22 ayat 41. Allah berfirman, allazina immakkannahum fil ard, iaitu golongan yang golongan yang terbaik tadi tu, jaminan Allah kepada mereka, iaitu golongan yang jika sekiranya mereka diberikan mandat, kuasa di bumi ini, mereka akan buat apa? Aqamus solah, membangunkan institusi solat. Aqamus solah, membangunkan institusi solat. Solat ni maknanya adalah praktikal tauhid yang paling dasar sekali, yang paling kukuh sekali, itu solat. Aqamus solah, mengajak manusia untuk melaksanakan ni. Wa atau zakah, dan mengajak hablum minan nas. Atau zakah, banyaklah. Zakat harta, ilmu juga menyampaikan. Termasuklah juga apa? Penyucian lah diri, menyucikan harta dan sebagainya. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Walillahi akibatul umur, dan milik Allah lah kesudahan bagi segala perkara, segala urusan. Baik. Dalam surah ayat ni juga ada diterangkan lagi dalam surah yang lain, Allah beri kebaikan kepada golongan ni yang kekal di atas tauhid ni. Apabila mereka Allah beri kuasa, mereka buat amanah ni, mereka tak khianati amanah tadi. Dalam surah 24 tambahkan dalam nota ayat yang ke 60. Sekejap. Nak 55. 24, 55. So boleh gabung dengan ayat tadi. Saya bacakan satu
Jadi Allah kata wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan beramal soleh. Jadi ini ilmu dan amal. Dan beriman ni mestilah dengan ilmu. Kemudian barulah wa amilus solihat. Iaitu tadi apa amilus solihat ni? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa Allah kata? La yastakhlifannahum fil ard. Pastilah dia akan menjadikan khalifah mereka ni fil ard, kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah telah pun jadikan pengganti kepada orang-orang yang sebelum mereka menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ni. Dan wala yumakkinanna lahum dinahum, dan pastilah juga dia akan meneguhkan untuk mereka agama mereka. Jadi agama akan kekal. Islam akan kekal lah di muka bumi ni dengan Islam yang benar. Tidak ada lagi dah macam apa yang berlaku kan, kekeliruan yang banyak dalam Islam yang mana satu ni. Jadi allazi irtada lahum, ya, Allah akan meneguhkan agama mereka yang direda untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pastilah dia akan gantikan sesudahnya daripada ketakutan kepada keamanan. Ini jaminan Allah ni kepada orang yang beriman, yang buat amal soleh ni tadi. Kenapa Allah janjikan kebaikan ni? Ya'budunani, kerana mereka mengabdikan diri kepada aku, wa la yusyrikuna bi syai'an, tanpa syirik. Ni. Kalau kita tegakkan tauhid ni, ajak manusia kepada Quran dan semuanya, pastilah apa? Makmur. Allah akan berikan kebaikan yang besar ni. Jadi wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang engkar sesudah itu, pastilah mereka maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini jaminan yang Allah sebutkan. Okey. Jadi menerusi usaha sedemikian, barulah manusia beroleh limpahan berkah dari langit dan bumi. Juga dikuatkan dalam ayat surah 7 ayat 96. Disebutkan apa? Walau anna ahlal qura. Kita tengok surah tu sekejap. Surah 9 ayat bukan surah 9, surah 7 ayat 96. Mana Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura, dan kalaulah bahawasanya penduduk sesuatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Apa beza? Amanu wattaqau ni, kalau ada dua-dua macam ni, jadi sama juga macam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Bir wat taqwa sama je nampak. Amanu wat taqwa. Amanu maknanya apa? Beriman, dia buat pelaksana perintah Allah. Wat taqwa, dia bertakwa daripada melanggar larangan-larangan Allah ni. Itu dua-dua tu. Jadi samalah. Kalau ada amanu saja, maknanya dia mencakupi kedua-duanya. Kalau ada kedua-dua ni, dia macam ni, satu ikut perintah, satu tinggal larangan. Jadi kalau dalam semua penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ikut perintah Allah dan jauhi segala yang Allah larang, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pastilah kami akan bukakan ke atas mereka apa dia? Barakatin, kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah. Barakat ni apa? Kebaikan yang bertambah-tambah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, namun ramainya mereka ni mendustakan ayat-ayat Allah, tak mau pedulikannya, tak mau belajar, tak mau jadikan dia agenda utama dalam kehidupan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibu, lalu kami siksa mereka dengan pelbagai bentuk siksaan disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi akhadna ni, siksaan Allah ni dia ada banyak bentuk. Satu bentuk maknawi je.
Satu bentuk hisi yang boleh nampak. Kadang-kadang yang lebih bahaya yang dalaman, maknawi ni. Apa Allah seksa? Allah seksa hati manusia. Allah biarkan dia dalam kesesatan. Allah beri hati ni semua cenderung kepada kemurkaan Allah. Itu satu bentuk penyiksaan Allah. Allah beri penyakit dalam hati. Sebab tu kalau kita tengok dalam golongan munafik, Allah seksa dia macam mana? Orang munafik Allah seksa dia macam dia kena seksa tak? Dengan Nabi? Tak. Dia hidup aman, duduk kat tempat dia, tak payah pergi perang. Tak takut pun kena penggal. Tapi Allah seksa hati dia sebenarnya apa? Allah beri apa? Fi qulubihim maradun. Itulah penyiksaan paling dahsyat sekali. Kadang-kadang kita nampak siksaan ni macam mana? Oh, nanti Allah beri bala kan? Sebenarnya yang sekarang kita diseksa pun kita perasan. Bila hati tu sakit, tak nak apa? Dengan Quran, tu penyiksaan yang paling dahsyat sekali. Penyiksaan paling dahsyat sekali, itu lagi dahsyat. Tertutup. Itulah siksaan yang paling dahsyat yang ramai tak perasan. Di dalam surah 24 juga ada ayatnya tentang ni. Apa dia? Allah kata, berwaspadalah kita. Falyahzaril ladzi, surah An-Nur ayat 63. Itu bentuk penyiksaan yang Allah kita kena hati-hati. Iaitu fitnah kepada hati manusia ni. Ni ditafsirkan fitnah ni maknanya adalah apa? Penyakit hati ya. Allah kunci ataupun Allah bagi penyakit. Kenapa mereka meremehkan apa yang dibawa oleh Rasul? Sebab itu Allah kata dalam ayat ni, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu menjadikan seruan. Ni ada banyak bentuk kita boleh kata. Iaitu pertama apa? Memanggil Rasul tu dengan panggilan-panggilan ya Muhammad macam yang dipanggil dahulu, ataupun ajakan-ajakan Rasul. Seperti sama dengan apa? Panggilan sama kamu. Kamu panggil Rasul, kamu anggap Nabi ni, apa saja yang datang dari Nabi sama macam sesama manusia. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Sedangkan Allah ni Allah mengetahui ada orang-orang yang yatasallalu, yang menyusup keluar. Kenapa mereka masuk ke majlis Nabi masa tu dengan niat yang lain ya? Bukannya nak belajar dengan Nabi sebenarnya. Tapi mereka ada agenda-agenda yang lain. Jadi dia keluar dengan apa? Dia malu nak tunjukkan yang dia ni tak nak dengar ni. Lalu dia keluar menyusup dengan tersembunyi. Jadi Allah Maha mengetahuinya. Sedangkan dia remeh dengan apa yang dibawa tu. Jadi macam kita juga kena hati-hatilah. Ada yang datang nak belajar Quran sebab ada agenda lain, bukan nak belajar pun, berniaga ke apa ke. Itu semualah kan. Dia tak heran pun dengan ilmu yang mahal tu. Tapi yang lain dengan tujuan yang lain. Dia tujuan apa? Niat dia dunia tu lebih besar lagi. Jadi ini satu masalah besar. Jadi sebenarnya itu satu bentuk peremehan yang Allah murka kepada orang macam ni. Jadi falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaklah orang-orang yang macam ni yang yukhalifuna an amri ni, ingkar dengan perintah-perintah Allah ni, hendaklah dia berwaspada. Daripada apa? Allah seksa dia. Tengok Allah seksa apa? Antusibahum fitnah. Ni satu bentuk penyiksaan Allah. Iaitu Allah menimpakan dia ni fitnah, iaitu apa? Kepada hati dia. Au yusibahum azabun alim, ataupun Allah beri siksaan dalam bentuk azab yang pedih, atau Allah binasakan. Itu. Jadi yang pertama, yang inilah siksaan maknawi. Yang tak nampak elok je, semua sihat je. Tapi rupanya hati ada penyakit. Baik. Jadi kalaulah semua beriman, kebaikan dia akan dapat. Namun kalau dia ingkar tadi apa? Allah akan berikan pula penyiksaan, siksaan dalam bentuk yang pelbagainya. Sebab itulah hendaklah semua manusia usaha sedemikian, barulah manusia beroleh limpahan berkah dari langit dan bumi.
beroleh hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sebagaimana doa kita lah ni, doa yang kita biasa doa lah. Tak payah buka pun tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi di dunia ni hasanah iaitu dapat iman dan amal soleh. Dan akhirat dapat keampunan dan rahmat Allah, dapat syurga Allah. Serta beroleh hayatan thayyibah di dunia ini dan balasan syurga yang kekal nikmatnya pada hari pembalasan kelak. Ini dalam surah 16 ayat 97. Juga Allah janjikan falanuhyiyan, surah 16 ayat 97. Man amila salihan min zakarin au unsa. Siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan, wa huwa mukmin. Ini penting. Dalam keadaan dia, tujuannya dia buat ni semua adalah kerana beriman kepada Allah, bukan ada agenda yang lain. Allah kata, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pastilah kami akan benar-benar memberikannya kehidupan yang baik di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan balas ganjaran buat mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka laksanakan ketika dunia itu. Memang pun kan, ganjaran Allah memang lebih baik pun. Dari sudut masa pun dah lebih baik dah. Kat dunia hidup orang tu buat amal soleh berapa tahun, dia dapat syurga kekal. Itu pun dah baik dah, dah tak payah nak banding dah. Kan? Itu Allah pasti akan beri yang lebih baik. Kemudian daripada Aisyah, tengok hadis ini. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kita baca, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Jadi kita tutup dengan inilah. Tak share. Daripada Aisyah, Nabi SAW bersabda, muru, ni fi'il amar. Jadi ya'muruna tu fi'il mudhari'. Mereka sentiasa menyuruh kepada mentauhidkan Allah. Ingatlah, ini je kita pegang. Ma'ruf yang paling besar, tauhid kepada Allah. Itu. Dan segala masalah ini akan mudah selesai. Tapi kalau kita tak ajak tauhid ke Allah, jom mari belajar Quran ni, tauhid tu jalan tauhid. Ajak balik kepada apa? Satukan pemikiran manusia kepada apa? Apa yang Allah telah tetapkan. Itu tauhid. Satukan fikiran manusia ni kepada apa yang Allah telah perintahkan dalam satu kitab ni yang mulia ni, iaitu Quran. Jadi muru bil ma'ruf ini fi'il amar. Maka Nabi perintah, bila sebut Nabi perintah maknanya kita semua. Nabi perintah kepada siapa ni? Para sahabat dia dan juga pada umatnya. Maka kita juga begitulah. Kerana muru bil ma'ruf, suruhlah manusia untuk mentauhidkan Allah. Wanhauna 'anil munkar, dan cegahlah olehmu daripada kemungkaran. Iaitu kenapa? Qabla an tad'u fala yustajab lakum. Sebelum sampai masa nanti apa? Ketika mana kamu ajak lagi, kamu berdoa kepada Allah, lalu ketika itu doa kamu tidak dimakbulkan. Ini zaman antaranya apa? Saat sakaratul maut ke, ataupun saat kiamat hampir tiba, ataupun saat azab dah nampak baru nak minta kepada Allah. Jadi itu bersegeralah melakukan amal soleh. Jangan tangguh-tangguhkan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dalam tajuk ulasan hadis ni. Sebab ni kita nak detailkan. Satu-satu kita nak baca apa yang penulis ni baca dan kita huraikan. Itu dia lewat. Jadi Al-Quran ni, tajuk Quran ni kita akan lama . Tak, sebelum ni kita dah buat dah. Tapi kita ringkas-ringkas kan. Ini kita nak detailkan setiap perincian yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Baharuddin ni, dan kita kupas satu demi satu. Jadi kena sabarlah untuk hadis ni. Jadi kita terus nanti kekal pada minggu depan. Daripada minggu depan tak ada kot . Saya nak balik Kuala Lumpur. Boleh. Tapi online kot kan, kalau boleh online. Online.
InsyaAllah. Sebab cuti sekolah kan, saya nak balik. InsyaAllah. Okay, terus nanti kita akan sambung lagi hadis ni pada muka surat yang ke berapa ni? Ke berapa? 3 ni. Ulasan hadis ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah